Sampai sekarang orang tak temui ulu Sungai Nil. Tak jumpa. Yang jumpa ialah Tasik Victoria. Dia dah berkumpul air kat Tasik Victoria. Tiba-tiba mengalir ke Sungai Nil. Sama ada kemarau tak kemarau. Dan Mesir dan Tuhan jarang hujan. Saya pergi baru ni 10 hari. Lebih lah. Sehari pun tak ada hujan. Tiba-tiba Sungai Nil mengalir sejak daripada Nabi Musa lagi. Bahkan sebelum lagi. Saintis tak boleh jawab. Kalau kita bincang tentang air, saya boleh sangat kagum. Tersandar di kursi. Kalau saya ingat air. Sebab nikmat Allah yang sangat besar. Bila saya mandi, saya termenung bila tengok air. Satu makhluk ciptaan Allah yang sangat hebat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan Imam, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah bersyukur dapat bersama pagi ini. Dan izinkanlah saya untuk sentuh tentang tajuk yang sangat biasa, yaitu tentang air. Kepentingan air ialah sumber kehidupan. Dalam tajuk agak saintifik, misteri molekul air. Kita mulakan dengan ayat surah Yunus 61. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa ma yanzu'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asra min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Shadaqallahu azim. Tidak luput pada tangan kamu walaupun sebesar atom di bumi atau pada langit. Tidak yang lebih kecil pada atom dan tidak lebih besar pada atom kecuali berada dalam kitab yang nyata. Allah dan zarah, dalam ayat ini Allah sebut zarratin. Zarratin ini dikenal sejak daripada zaman sebelum Islam lagi. Yang disebut atom dalam istilah Greek atau Yunani, dan orang Arab menyebut sebagai zarrah dengan makna al-juz allati lam yatajazza. Atom dalam bahasa Arab maksudnya al-juz allati lam yatajazza, yaitu juzuk yang paling kecil yang tidak boleh dipecahkan lagi. Tetapi ayat ini Allah mengatakan bukan. Atom bukan yang paling kecil. Ada yang kecil lagi. Allah mengatakan wala asra min dzalik, tidak yang lebih kecil daripada atom. Wala akbar illa fi kitabim mubin, dan tidak lebih besar dari atom kecuali semuanya tercatat dalam kitab. Allah istiakan atom bukan yang terkecil. Memeranjakkan saintis. Dan hari ini kita lihat dalam atom ada elektron, neutron, proton, quarks, anti-elektron, anti-elektron dan sebagainya. Semakin lama kajian semakin kecil, dan seatom ini semakin terselah keindahan, keajaiban ciptaan Allah SWT. Dan kita lihat ayat ini apakah konteks dari saintifik. Dan hari ini kita lihat kajian telah dilakukan oleh saintifik. Maaf pagi ini agak saintifik tuan. Kalau tak apa-apa pun tak apa. Ini ialah satu gambaran yang dilukis oleh saintis. Sebab atom bukan satu benda yang paling kecil. Banyak lagi paling kecil. Bahkan sekarang kita bercakap tentang nanoteknologi. Nano ni ialah 10 kuasa talak 15 saiz. Kemudian kita sebut femtosecond sekarang, saintifik. Semuanya teknologi yang moden ini bukan yang besar-besar, yang kecil-kecil. Kita selidik yang kecil, keluar komputer ini yang paling kecil. Dan inilah yang mengagumkan ciptaan Allah. Semakin kita lihat, semakin mengagumkan. Dan sekarang kita lihat elektron yang tak pernah dilihat. Tetapi wujud tak elektron tuan-tuan? Atas kita nama elektrik. Elektrik itu maksudnya daripada elektron. Tanpa elektron tak ada elektrik.
Elektrik kita yakin ada. Dan elektron kita tak pernah nampak. Kita berhujah elektron wujud sebab ada electricity. Nama electricity inilah noun daripada atau adjektif daripada elektron. Electricity itu ialah adjektif ataupun noun daripada elektron. Dan sekarang mereka dapat ambil gambar elektron. Teknologi terkini dapat ambil gambar elektron yang saiznya nanoteknologi. Saiz nano 10 kuasa tolak 16 cm. Dalam atom ada nukleus. Yang inilah tenaga nuklear yang kita sebut tu. Nukleus itulah yang timbulnya nuklear yang Iran dengan Amerika sedang bergaduh sekarang ni. Nuklear inilah kajian yang sangat kecil dan rahsia ciptaan Allah masih tersembunyi. Yang kita lihat adalah sangat-sangat kecil. Dan mari kita lihat hidrogen. Hidrogen ialah unsur yang paling asas yang Allah ciptakan. Dia ada satu proton, ada satu elektron. Kenapa saya sebut hidrogen? Sebab nak sebut air. Sebab air daripada dua hidrogen, satu oksigen. Kemudian hidrogen ini bukan satu jenis. Hidrogen yang paling asas Allah ciptakan satu elektron, satu proton. Tetapi kalau dah dia lama sangat, dia berubah. Dia boleh berubah menjadi deuteron. Kita tengok apa yang sains sebut dulu. Dan kita lihat apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Deuteron ini protonnya satu, maaf saya, elektronnya satu juga, ekal, atomnya sama, atom hidrogen sama, tapi ada satu lagi masuk neutron namanya, masuk ke proton, jadi dia bertambah berat. Dipanggil hidrogen 2 ataupun nama lain dia adalah deuteron. Kalau dia lama-lama lagi, dia berubah lagi menjadi hidrogen 3 yang elektronnya satu, tetapi di protonnya ada 2 neutron tambahan. Jadi kita panggil hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3. Air pula, Allah ciptakan dia ada 8 proton, 8 neutron dan 8 elektron, 8 neutron. Tetapi kalau dah terlalu tua, terlalu lama masa dia, oksigen berubah menjadi isotop 18, iaitu di tengahnya ada tambahan 2 lagi neutron masuk, maksud dia sangat lama. Air daripada gabungan hidrogen dan oksigen. Apa yang memanjakan saintis hari ini, inilah air. Satu makhluk Allah yang sangat ganjil. Tanpa warna, tanpa bentuk. Kalau di tengah, di bawah langit dia nampak biru. Dalam gelas dia nampak cerah putih ataupun azbun, kata orang Arab. Arab sebut azbun. Rasanya azbun. Rasa air itu ada special dalam bahasa Arab, nama azbun. Air yang sangat indah. Kita tak sebut air apa rasa. Orang Arab ada sebut azbun. Allah sebut azbun. Dan inilah sumber kehidupan. Allah ciptakan setiap kehidupan daripada air. Dalam surah Al-Anbiya, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Dan inilah kehidupan yang kita saksikan, air, di mana ada air, di mana ada kehidupan, di situ ada air. Tanpa air, tanpa kehidupan. Allah ciptakan kehidupan daripada air. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Awalam yadilladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan faqtahunha. Wajalna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Shadaqal azim. Dan apakah orang kafir tidak melihat bahawa langit dan bumi asalnya satu? Lalu kami pisahkan di antara keduanya. Dan kami jadikan setiap hidup daripada air. Afala yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Memang benar sekarang tuan yang mengkaji langit bumi, yang mengkaji saeton ialah orang kafir. Allah sebut jelas di sini. Awalam yarul ladzina kafaru. Apakah orang kafir tidak melihat langit dan bumi asalnya satu paduan.
Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan antara keduanya. Wajalna min kulli syai'in hayyin, dan kami jadikan setiap hidup itu daripada air. Afala yu'minun, kenapa mereka tidak beriman? Mereka lihat langit bumi. Mereka lihat tentang subatom, mereka kaji sains ataupun nanoteknologi, mereka kaji tentang nuklear. Tetapi Allah kata afala yu'minun, kenapa mereka tidak beriman? Mereka dapat lihat keagungan cipta Allah, tetapi mereka tidak beriman. Stephen Hawking mati dengan mengatakan there is no God. Kawannya juga mengatakan demikian. Dan sains barat diasaskan kepada afala yu'minun, kenapa mereka tidak beriman? Sedangkan keindahan tersusunnya ciptaan Allah di mana-mana. Pelajar yang kecil pun dapat berucap, tidak ada yang tersusun kecuali ada penyusun, tidak ada yang baru kecuali ada penciptanya. Itu semua akan dapat, tapi barat tak dapat sampai hari ini. Mereka etis. Dan air, kita lihat air tuan-tuan, ialah sumber kehidupan. Air H2O, hidrogen terbakar, oksigen membakar, dicampur di antara oksigen dengan hidrogen, keluar air. Allah ciptakan air daripada hidrogen dan oksigen. Kedua unsurnya terbakar dan membakar, tetapi air ialah sebuah kehidupan yang memadamkan kebakaran. Air ialah hidrogen, oksigen. Yang keduanya terbakar, tapi Allah cantumkan jadilah dia sebagai sumber kehidupan, dan air memadamkan kebakaran. Tidak ajaib. Dan menjelang kiamat, Allah menyebut wal bahril masjur, dan demi lautan yang terbakar. Berbagai tafsir yang diberikan oleh ahli tafsir, tetapi ada pandangan yang dibuat oleh ahli tafsir modern, dia mengatakan kemungkinan wallahu a'lam, air ini asalnya yang terbakar dan membakar. Menjelang kiamat sangat panas sehingga terurai oksigen dan hidrogen yang terbakar. Itu satu daripada pandangan yang tepat atau tidak, wallahu a'lam. Ada tafsiran banyak, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab tafsir berbagai tafsiran. Dan hari ini kita lihat dalam teknologi di UKM, kawan kita, profesor kita di PUKM, pecahkan molekul air untuk dijadikan tenaga. Sebab air petroleum akan berakhir dan mereka menggunakan air. Profesor Yusuf, dia cuba pecahkan air dan sumber tenaga akan datang ialah air. Tak perlu beli petrol lagi, tuan-tuan. Masuk air, murah. Dan tenaganya sangat hebat. Sebab hidrogen dan oksigen paduannya. Yang sangat ganjil, tuan-tuan, dalam segi atom, subatom. Kedudukan hidrogen dan oksigen ini darjahnya 104 darjah, 104.45 darjah antara oksigen dan oksigen. Kalau kita tarik sikit je, tak jadi air. Air, tuan-tuan, kalau kita tambah lagi oksigen, apa jadi? Dia jadi H2O2. Apa nama dia? Di universiti dulu kita belajar. H2O2 ialah hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide ialah racun yang berbisa. Jangan minum H2O2. Boleh survive, tetapi perut kita terhakis. Air ialah sumber kehidupan. Tambah oksigen, dia jadi bahaya. Jangan usik ciptaan Allah. Jangan usik sedikit pun. Allah buat dengan kadar yang sangat tepat, tak boleh pindah lagi. Hatta sudut antara oksigen dan oksigen tak boleh diubah lagi. Subhanallah. Dan inilah model yang dibuat oleh saintis. Air yang kita minum ini ialah hidrogen, oksigen. Dua-duanya ialah sumber yang oksigen terbakar, hidrogen membakar, tetapi air ialah memadam kebakaran. Apa yang ganjil di sini ialah kedua unsur tadi tidak boleh dipisahkan sama sekali.
Dan dia adalah sumber kehidupan kita. Kalau kita tidak ada air, dehydration, maknanya kita kekurangan air. Bila berapa peratus badan kita hilang dan kita tak boleh sedar lagi, kita pingsan. Di Padang Arafah ramai yang rebah sebab air telah kekurangan dan badan kita mesti maintain peratus air yang tertentu. Dan inilah di antara simptom dehydration, antaranya lah pening, letih, dan berbagai-bagai perkara yang tidak baik. Kesimpulannya adalah air adalah sumber kehidupan yang kita harus syukuri. Tanpa air, tanpa kehidupan. Bayangkan gambar ini, tuan-tuan. Di tengah padang pasir yang panas, seorang telah sesat di situ. Tidak ada tempat berlindung. Nyawa berada di hujung kerongkong. Dan badan sudah habis air. Sekarang datang seorang membawa segelas air. Air segelas. Hanya segelas air. Tuan pilih antara dua. Segelas air ataupun dunia seluruhnya. Yang manakah pilihan kita agak-agak? Air. Ketika nyawa berada di hujung kerongkong, dan begitulah keadaan orang yang dalam hadis, dalam kita sangat haus ketika nazak sakaratul maut. Di padang pasir, kita bangga pada pasir. Ketika nyawa roh sedang berada di kerongkong, kerana kehausan yang melampau, ditawarkan antara segelas air dan dunia seluruhnya. Kita pilih air barangkali. Dan itulah harga dunia. Segelas air. Sama ada sedar atau tidak, harga dunia segelas air. Dan Allah menceritakan airlah dalam surah Fatir, umpamanya ada surah lain juga, A'udzu minasyaitonir rajim. Alam ta'ala Allah anzala minas samaa'i ma'an fakhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Dan apakah kita lihat Allah turunkan air daripada langit, dan dengan air itu Allah keluarkan daripadanya buah-buahan yang berbagai-bagai warna dan rasa. Hujannya sama, kebunnya sama, yang keluar ialah rasa berbeza, warna berbeza. Apakah tidak ganjil? Ini sangat pelik, tuan-tuan. Kita tanam satu kebun kita, petani sama, baja sama, air sama, keluar buah berbagai rasa. Satu pokok itu berbagai rasa, berbagai warna. Allah suruh kita fikir. Apatah lagi di gunung. Allah mengatakan, wa minal jibali bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha. Wawarabi busud. Gunung. Daripada gunung itu ada beberapa warna. Ada berbagai serata, ada berbagai lapisan, ada berbagai warna di gunung. Judadun bidun humrun, putih, merah, mukhtalifun alwanuha, dan berbagai-bagai warna. Gunung Allah sebut. Wawarabi busud, dan yang sangat hitam pekat. Gunung ada warna, tanya Allah itu. Dan ayat tafsir mentafsirkan berbagai-bagai. Dia katakan Judadun itu turuk, jalan. Hari ini kita dapat saksikan apa yang Allah sebut itu ada gunung yang warna-warni, rainbow. Ini di China, tuan yang melawat, kalau nak lawat ke China untuk lihat rainbow mountains ini di Zhangye dan Zia, pergilah lihat ayat Allah sebut dalam surah Fatir ada di China. Ada siapa yang tahu? Baru jumpa aja gunung ini. Orang Cina mungkin tahu lama, tapi orang dunia baru tahu adanya gunung yang Allah sebut dalam surah Fatir. Namanya Rainbow Mountains in Zhangye, kalau Zhangye. Saya nak bagi tak lepas, tapi tak lepas. Sampai bulan September, dia kata kalau nak pergi boleh apa cik. Tapi gunung tak nampak lah, sebab dia nampaknya kita boleh pergi hanya bulan Julai.
Kalau bulan September tu kita tak pergi dah sebab ada jalan sangat sukar untuk masuk ke sini. Tuan-tuan yang pergi lebih tahu dah saya. Mari kita lihat pokok ini. Ini ialah rekod dunia, pokok yang paling tinggi di dunia. 300 lebih meter tinggi dia. Untuk hidup, dia mesti ambil air daripada bawah. Akar dia ambil air naik ke pucuk. Pokok ini setinggi 300 meter lebih, 350 meter kata saya. Macam mana air boleh naik? Apakah kita fikir macam mana air boleh naik ke atas? 315 meter katakan. Banding dengan apartmen kita yang 10 tingkat. Nak naik air ke atas tu, hotel kita di Mekah, tuan-tuan. Tawah. Mekah Tower atau umpamanya. Dia guna mesin sangat besar untuk pam air ke atas. Tanpa pam yang besar, tak sampai air ke atas. Tapi pokok ini bagaimana ke Allah ciptakan? Air boleh naik sampai ke atas. Mana bukti air sampai ke atas? Kalau tak ada air, dia mati, tuan-tuan. Adanya hijau pucuk di atas, maksudnya air sampai di atas. Pernahkah kita fikir bagaimanakah air boleh sampai ke atas? Inilah kita nak ajar pada pelajar kita. Tetapi yang pergi ajar di sekolah lain, yang dia ajar ialah teks yang ditulis di barat, yang berakhir dengan afala yu'minun. Inilah yang saya bercakap siang malam ketika saya di masjid dulu. Ada siapa nak dengar? Pagi ni saya cakap dengan tuan pula. Sebab orang lain tak nak dengar. Pegawai kementerian tak nak dengar saya cakap. Jadi tak nak dengar saya cakap tertua gini. Sepatutnya saya cakap 20 tahun lepas. Memang saya tak cakap apa. Inilah untuk kita berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin ulil albab. Dan dalam langit dan bumi serta siang dan malam terdapat tanda-tanda ulul albab. Dan yang kita nak bina ulul albab. Tetapi sayang kita bina ialah pelajar yang split personality. Hanya untuk dapatkan ijazah semata-mata. Belajar hanya untuk makan gaji, itu saja. Lepas makan gaji, habis. Bila pencen, semua buku talak, buang. Tak ada guna dah. Rupa-rupanya dia belajar hanya untuk gaji. Lepas pencen, semua talak buku dia. Macam pelajar kita lah. Dia belajar untuk SPM. Lepas sudah SPM, dia buang semua nota dia. Tak guna punya. Ini sistemnya ada sekarang. Itulah kemudian tak dengar, tak seronok saya cakap. Hari ini saya cakap tuan-tuan. Tuan-tuan kena sabar pun ni. Tanya lagi ni. Mari kita tengok air. Air dan bumi yang kita duduk. Allah berikan air pada bumi kita. Di planet lain tuan-tuan yang turun ialah asid. Asid HCl. Asid hidroklorik. Asid sulfik yang keluar. Mana ada kemungkinan untuk hidup? Yang turun di planet lain ialah asid. Tak ada oksigen. Ada yang ada, tapi tak ada, banyak tak ada. Yang kita lengkap segala-gala Allah berikan sini. Dan pihak tahayau, pihak tamutun. Wa minha tukhrajun. Kamu akan tinggal di sini, wahai Adam. Di mana? Bumi. Pihak tahyau. Wa pihak tamutun. Di sini kamu akan mati. Wa minha tukhrajun. Dan di sini kamu akan dibangkitkan kembali. Nak cari planet lain kan tuan? Nak cari planet lain kan? Allah dah sebut pihak tahyau. Wa pihak tamutun. Wa minha tukhrajun. Kita cari planet lain. Kemari. Sedangkan Allah kata di sinilah tempat kamu tinggal. Di sinilah tempat kamu mati. Di sinilah tempat kamu akan dibangkit kembali. A'udzu minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'dalika fahiyakal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna min hijarati lama yatbajir minhu an-nahar. Wa inna minha lama yashaku ma yakut minhu ma. Wa inna minha lama yahbatu min khasatillah.
Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahu azim. Kemudian hati orang Yahudi itu menjadi keras. Bahkan lebih keras. Kemudian hati kamu, yaitu orang Bani Israel, selepas peristiwa dengan Nabi Musa AS, fahya kal hijarah, dan dia seperti batu. Keras hati orang Israel ini, fahya kal hijarah, seperti batu. Au asyaddu qaswah. Au di sini maksudnya bal. Dalam tafsir, au bukan atau, maksudnya bahkan. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Hati orang Yahudi Allah sebut lebih keras daripada batu, Tuhan. Tak dapat nampak kebenaran langsung. Tutup segala-galanya. Kebanyakan. Sebab Allah mengatakan wa inna minal hijarati lama yatfajur minhu nahar. Sebab batu, sekeras-keras batu, ada air yang pecah keluar daripada batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma', dan ada batu yang pecah, retak. Di celah-celah batu keluar air. Hati orang Yahudi keras lagi. Batu tak sekeras itu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan ada batu yang jatuh ke bawah disebabkan takutnya pada Allah. Bukan graviti. Jatuh batu ke bawah sebab bukan graviti, sebab takut pada Allah. Dipanggil sunnatullah. Tapi barat, bahkan di universiti, di college, di sekolah, kita ajar law of nature. Hilang Allah. Hukum tabi. Yang Allah sebut, law of God, sunnatullah. Dan kita nak suruh pelajar, kita beriman. Berakhlak bila habis mesti. Bila dapat sijil, nak suruh kita berakhlak. Sedangkan kita mengajar sunnatullah. Yang dia sebut ialah law of nature. Daripada hujung Rusia sampai ke hujung Eropah, semua law of nature, termasuk di Indonesia. Kenapa tak boleh sebut sunnatullah? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lupa, tidak pernah lalai daripada apa yang kamu lakukan. Batu keluar air. Ini. Dari celah-celah batu keluar air. Dari mana air datang? Ada satu kisah boleh jadi saya ceritakan soal lain. Ada dua pengembara di tempat saya, Kelantan. Dia ditukar, dua orang cikgu ditukar ke Hulu, Kelantan. Dia tak ada kerja hari Minggu. Dia nak tengok sungai, salah satu dari cawangan Sungai Kelantan itu sungai lebih. Nak cari kat mana hulu dia. Dia mengembara dengan perahu mula-mula. Lepas tu masuk, makin kecil. Dia berjalan kaki. Akhirnya hilang sungai. Habis sungai berhenti di situ. Dia tengok dari mana datangnya air sungai. Dia kata, mengikut pandangan dia. Mengikut apa yang disebut. Air keluar dari celah batu. Yang awam, yang dapat ya trace, boleh jadi ada lagi ulu. Tapi yang dapat dia sampai air keluar celah batu. Sebagaimana ayat tadi. Dari mana air itu? Air dari mana? Kata celah batu datang. Kita pergi ke Ipoh. Kita tengok sebelah kanan sampai kat tapak. Ada air terjun turun. Mencurah-curah. Kemudian kita tanya, dari mana air turun ni? Daripada kata pun, air dari mana datang? Orang kata hujan semalam. Ya betul, hujan, dia turun. Tapi kita pergi ke Latai Iskandar tu tak pernah berhenti air. Musim kemarau pun air masih turun. Dari mana air ni? Tak boleh jawab dah. Kalau graviti tak ada dah. Kalau air turun sebab graviti dah tak ada cerita dah. Sebab di atas. Dari mana bawah dan naik atas. Itulah sunnatullah. Bukannya graviti. Habis buku yang kita belajar tu tak kena semua. Tak seronok kuliah saya. Ini kementerian marah. Kalau saya masuk mesyuarat dia marah. Dia tengok antara orang tu. Pakai piah tu. Pakai songkok. Masa tu pakai songkok. Yang pakai songkok tu akan ganggu kita lah. Pagi ni saya ganggu tak tuan. Air keluar daripada celah gunung. Dari mana air ni? Saya tanya pelajar saya dari mana air yang Latai Iskandar turun. Orang Iskandar aku tak boleh fikir. Hari ni aku tak fikir.
Air akhir sekali hujung kita bagi, dia keluar celah batu. Kemudian dua pengembara tadi mengatakan dia habis itu. Rupa-rupanya tengok atas. Rupa-rupanya ada air daripada atas, menitis daripada atas. Dia panjat batu atas tu. Dia kata ada kolam. Dalam kolam itu ada penuh ikan keluar. Macam mana ikan dia naik atas gunung? Dia tak jawab. Dia tak sebut. Bila tak sebut, apabila ayat berakhir dengan afala yu'minun, tak boleh jawab. Kebanyakan persoalan semakin rumit apabila kita tidak berakhir dengan Allah SWT. Tidak mengatakan bahawa sunnatullah. Kita ada tasik. Dulu tepi sedang tu ada tasik. Lombong. Kosong. Datang hujan. Jadi tasik. Ada orang mancing dah. Dari mana ikan datang? Ada tasik, ada air, ada ikan. Dari mana ikan datang? Tak boleh fikir dah. Tak jawab. Cikgu dah jawab dah. Dengan law of nature tak jawab. Sekarang air datang dari mana? Itu persoalannya. Dan cikgu ajak air datang dari awan turun ke bawah. Kemudian mengalir jadi sungai. Kalau musim kemarau, mana ada hujan? Semua tak betul dah sekolah. Itulah bahaya kuliah saya ni. Abi buku tek tukar. Air turun mengalir perlahan daripada gunung kita tak tahu. Sampai sekarang orang tak temui ulu Sungai Nil. Tak jumpa. Yang jumpa ialah Tasik Victoria. Dia dah berkumpul air kat Tasik Victoria. Tiba-tiba mengalir ke Sungai Nil. Sama ada kemarau tak kemarau. Dan Mesir dan Tuhan jarang hujan. Saya pergi baru ni 10 hari. Lebih lah melanggar. Sehari pun tak ada hujan. Tiba-tiba Sungai Nil mengalir sejak daripada Nabi Musa lagi. Bahkan sebelum lagi. Saintis tak boleh jawab. Kalau kita tak sebut sunnat Allah, kita rujuk hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan Sungai Nil bersumber daripada syurga. Lagi tak boleh terima oleh saintis. Malam Isra Mi'raj, Rasulullah lihat hulu Sungai Nil. Hadis sahih. Habis macam mana tahu ke bawah? Jangan tanya. Itu sedekah. Dan Allah sebut dalam ayat lain surah Al-Mursalat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal jannah biha ru'a siyasana wa khatim wa asqadim wasqanakum ma'an furata. Dan kami jadikan padanya ialah gunung-gunung kanan yang tinggi, dan kami turunkan hujan di gunung-gunung dan mengalirlah air ma'an furata, air yang sangat indah untuk diminum. Furata. Sungai Furat pun itulah sebab namanya. Furata. Kami jadikan gunung tinggi dan hujan di situ. Memang benar, inilah yang diperhatikan bahawa hujan turun di gunung. Dan saintis mengatakan bahawa di situlah awan berkumpul dan turun mengalir jadi sungai. Itu satu bahagian sungai ialah air hujan. Kalau hujan tak ada, dari mana air datang? Dan beberapa tahun lepas, ini tahun 2007 lepas, 2000 dalam 20 tahun lepas, ada satu kajian dengan radar. Mereka dapat detect bahawa ada air di bawah lapisan bumi yang keempat. 1, 2, 3, 4. Ada satu lapisan lautan yang menjadi sumber pada sungai. Betul. Sungai ini bersumber daripada air di bawah bumi. Ingat, ketika banjir Nabi Nuh, Allah keluarkan air daripada perut bumi. Allah turunkan air daripada langit. Bila surut banjir, Allah perintah bumi supaya telan ibla'i ma'aki, telan air kamu.
Pada langit Allah perintah, iqla'i ma'aki. Tarik, seduk balik air kamu. Langit seduk. Bumi telan. Ini yang Allah sebut. Tapi tak ada di sekolah. Sekarang ditemui bahawa lapisan laut yang besar di bawah bumi kita. Dan dia tempat di bawah mula-mula bumi kita duduk, ada kerak bumi, ada laha yang terbakar ataupun lava yang terbakar. Di bawah lava terbakar ada air lautan yang sangat luas. Lebih luas pada seluruh lautan yang ada atas muka bumi. Bukan saya kata, saintis yang temui. Bagaimana dia temui? Dengan radar. Dan dia mengatakan di bawah bumi kita, 400 meter di bawah bumi kita, ada satu lautan yang sangat luas. Airnya furut. Air yang tawar. Bahasa Melayu kita tawar aja, tak ada lain dah. Dalam bahasa Arab ada furut, ada azbud, dan berbagai-bagai. Rasa air, tak air terasa. Kita kata tak terasa. Tak, ada. Yang rupa-rupanya dia berada di bawah lapisan bumi kita yang ketiga, keempat. Dan dia 3 kali lebih luas pada lautan yang ada. Pasifik, Atlantik, dan lain-lain. Cantum semua, dia 3 kali lebih luas. Ini sumber kehidupan kita. Planet lain tak ada, tuan-tuan. Tak payah carilah. Inilah majlis Profesor Marah pada saya. Saya kata, Fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Allah istihakan Adam dan Bani Adam di bumi tempat hidup dia. Tak perlu cari, mari. Para profesor kita atap-atap pada saya. Jangan jadi kolok. Orang sedang menokak yang angkasa. Kata sila pergi. Saya tak kata tak boleh pergi. Pergilah. Tapi tempat tidur asal kita bumi. Itu yang sebut. Mereka hantar protes pada saya. Majlis profesor. Tetapi majlis profesor bagi hadiah buku ilmiah terbaik pada saya. Salah satu buku saya tulis, majlis profesor bagi sebagai karya terbaik negara. Malah saya nak promote sikit lah. Sebab dia condemn saya, dia bagi hadiah pada saya, dia condemn saya. Dia kata jangan kolot sebab orang sedang pergi kemari. Kata selah pergi. Ya, saya baca ayat dia. Ya maksud jin wal ins idistaqad an tanfuzu min afdalis samawat fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Saya baca pada majlis profesor. Wahai masyarakat jin dan manusia, sekiranya kamu mampu untuk tembusi langit, tembusilah. Allah suruh pergi. Saya tak kata tak boleh pergi. Pergi. Illa la fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Kamu tak boleh menembus langit kecuali dengan kekuatan, termasuk energi. Tetapi untuk hidup di bumi, itu saya kata. Saya tak kata tak boleh pergi ke atas, pergilah. Tapi tempat hidup di bumi. Sebab Allah sebut fi. Perkataan fi tak semestinya atas muka bumi. Mungkin di angkasa, itu masih fi lagi. Kena faham ayat Quran. Kena faham tentang tafsir. Balaghah kita kena faham sebelum kita sebut. Sekarang Allah tunjukkan dengan radar teknologi moden, saintis yang menafikan apalagi yang tadi telah mengatakan air ada pada bumi. Dan lapisan air kita, tuan-tuan, ya tak pernah ditahui sesiapa dia. Hanyalah 10-20 tahun lepas barulah diyakini ada lautan yang berada di antara 400 km. Maaf saya sebut meter saja. 400 meter hingga 600 km. Di bawah bumi kita, laut sedalam 200 km. Di lautan yang kita ada, tuan, yang paling dalam berapa kilometer saja. Tetapi laut yang bawah bumi kita sedalam 200 km. Sumber air yang tak habis. Allah telah tetapkan bumi ini tempat kehidupan. Pohon-pohon bergantung pada air ini. Hujan ini secondary, yang asalnya yang di situ. Dari mana masa air ini? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah bersabda,
fa inna tahtal bahri narun wa tahtan nar bahran. Inilah yang barangkali ditafsirkannya. Rasulullah mengatakan di bawah lautan kita, di bawah lautan yang kita ada sekarang atau kami, di bawahnya ada api, narun, bukan neraka tuan-tuan. Kebanyakan diterjemah pada neraka. Bukan, kalau neraka an-nar. Faham? Narun, naran ini api. An-nar neraka. Di bawah lautan ada api, kata Rasulullah. Di bawah api ada lautan. Terperanjat masalah. Rasulullah sebut. Di bawah lautan kita ada api. Api ini lava yang menyala, tuan-tuan. Gunung berapi, keluar api yang Rasulullah sebut. Kalaulah ini tafsirannya. Kalau hadisnya sahih. Di bawah lava api itu Rasulullah sebut an-nar. Sebab rujuk pada naran tadi. An-nar di sini bukan neraka lagi. Sebab rujuk pada nar yang sebelumnya. Wa tahtan nar bahran. Di bawah api tadi ada lagi lautan, kata Rasulullah. Sekarang ditemui lautan yang berada di bawah lapisan yang keempat. Di bawah lapisan ketiga, maksudnya lapisan keempat. Sedalam 200 km air ini. Barangkali air inilah yang Allah curahkan ke bumi ketika banjir pesawat Nabi Nuh. Dan daripada langit Allah turunkan air dan berkimpullah antara air bumi dan air langit menenggelamkan kaum yang menderhaka pada Nabi Nuh AS. Barangkali ketika air turun daripada langit ada hidupan turun bersama. Sehingga sekarang saintis mengkaji octopus sotong. Dia dapati octopus dia tidak belongs to any DNA yang exist on the earth. Dia berbeza dengan seluruh binatang hidupan lain. Dia tak sama dengan DNA manusia, tak sama dengan DNA sotong tak sama dengan dia. Dia satu DNA yang berbeza sama sekali. Dan saintis sebut alien. Sebab dia tak mesh dengan apapun di atas muka bumi. Dari mana ke octopus datang? Dan dia pandai kalau ramal Piala Dunia. Salah tepat. Dan kali ini kalah, salah. Sebab dia sebut yang juaranya Argentina. Dia dah kalah. Octopus tak tepat kali ini. Tetapi apa yang disebut oleh saintis, octopus ialah makhluk, bukan asal bumi. Dari mana? Adakah dia turun masa Nabi Nuh langit buka air dan Wallahualam. Semuanya wallahualam. Dan sekarang universiti di barat mula mengkaji tentang laut di bawah bumi. Dan antara universiti yang terkemuka adalah Universiti Flinders yang saya baca. Kajian ini saya baca dalam bahasa Arab. Yang bahasa Inggeris jarang keluar. Sebab dia sama dengan hadis, dia jarang keluar. Kalaulah menentang hadis saja cepat-cepat. Banyak kajian dilakukan dalam bahasa Arab oleh saintis Muslim. Yang dikaji ialah di Flinders University dan dia dapati bahawa tempat laut ini berada exactly 410 km di bawah sampai 660 km di bawah bumi. Dia seolah-olah satu macam sphere ataupun macam endless. Dan volume dia adalah 500,000 muakab meter muakab. 5,5 juta kilometer persegi. Luas, tuan-tuan. 3 kali laut yang kita ada. Dan itulah kajian yang awal. Barangkali tepat, barangkali tidak. Wallahualam. Tetapi laut ada jelas. Tiba-tiba kita lihat air keluar memacut. Di tengah-tengah tempat yang kering. Di tengah pada pasir air memacut. Dari mana air datang? Daripada bumi tadilah. Bila rekahan yang berlaku 3 lapis tadi, air keluar, tuan-tuan. Di New Zealand ada pancaran air yang keluar sampai ke beberapa meter ke atas daripada langit. Dan di sini tak dapat di-explain oleh saintis. Dan sekarang air keluar seperti itu. Fountain yang keluar memacut-macut. Di tengah padang pasir, tempat tak ada sungai. Arab Saudi satu-satu negara yang tidak ada sungai satu pun. Tetapi orang Balui kata ada air memacut keluar daripada padang pasir. Dia tahu tempat mana tempat air. Dia gali ada. Dia tahu cara dia cari air.
Di kampung saya, tuan-tuan, dia jauh mata air. Kita panggil pakcik yang lama, dia bawa ke kelapa dia, dia kata di sini ada ya. Dan kadilah pergi, ada tu. Apa ilmu dia pakai kita tak tahu. Tetapi yang lebih ganjil sekarang kita saksikan. Air yang kita minum lebih tua daripada bumi sendiri. Ini saintis tak ada jawab. Air yang kita minum ini, tuan-tuan, H2O, bukan hidrogen satu-satu, bukan hidrogen satu, tetapi hidrogen 3. Bumi kita ini air dengan hidrogen satu, tetapi air yang kita minum ini daripada Sungai Nile, air ini lebih tua daripada dunia ini. Saintis berhenti di situ, sebab tak mungkin air lebih tua daripada bumi sendiri. Tak mungkin bayi menyambut kelahiran bidannya. Tak mungkin. Mesti bidan yang sambut bayi. Sekarang bayi yang sambut kelahiran bidan. Saintis tak boleh jawab lagi. Sebab dia love nature. Dia tak sebut sunnatullah. Dia mengatakan bahawa air lebih tua daripada bumi sendiri. Lebih tua daripada sistem solar system. Inilah sedang dikaji sekarang. Ini ialah ilmu yang terkini. Kita ingat Allah sebut wa kana syu'al ma, dan arash Allah itu atas air. Air ialah makhluk yang awal Allah ciptakan selepas kalam, selepas lauh mahfuz. Air. Air yang turun daripada langit, bukan daripada awan, betul-betul langit. Dia ajar di sekolah keluar udara awan, benar, awan ialah secondary, tetapi air asal datang dari langit. Dan mashallah, earth water is older than the sun. Dan air yang kita minum, tuan-tuan, jangan main-main. Nikmat Allah sangat besar. Lebih tua daripada matahari sendiri, lebih tua daripada bumi. Dan di sinilah kajian tak berhenti sekarang. Bagaimana kita tahu ini lebih tua dari bumi? Sebab air sepatutnya hidrogen satu. Tapi yang kita temui ialah hidrogen 2, hidrogen 3. Sungai Nile ini hidrogen 2-3. Pergi Sungai Nile, tuan-tuan, ambil air dia. Itu hidrogennya yang jadi komponen air ini lebih tua daripada bumi. Maksudnya air ini bukan daripada bumi. Dan air yang kita minum itu lebih tua daripada sistem solar. Dan apakah, dari manakah air? Mula saintis mula tanya. Saintis mula tanya, dari manakah air bermula? Selama ini daripada bumi. Tak betul. Sebab dia ada percanggahan. Sebab kalau terjadi di bumi, dia sama tua dengan bumi, ataupun lebih muda daripada bumi, tapi lebih tua daripada bumi, ini bukan bahasa bumi. Dia mesti daripada outer space. Dan inilah jadi kaji. Air yang kita minum di atas muka bumi, kebanyakannya daripada H2A, H itu H2, H3 dipanggil isotop carbon hidrogen. Dan air yang sepatutnya dijangkau oleh saintis ialah air sebelah kiri. Tetapi yang kita minum air sebelah kanan. Yang H-nya daripada dua proton. Dan atas satu proton. Satu neutron ataupun dua neutron. Elektron sama. Mungkin salah kajian dia kata. Sebab tak mungkin air itu boleh tua. Tengok oksigen pula. Sebab air tadi H2O. O pula kita tengok. O pula tua lagi. O pula ialah O18. Air yang kita minum jangan main-main, tuan-tuan. O dia, O bukan 16. Yang O tu ialah oksigen. Oksigen biasa ialah 16. Yang tuan-tuan sedut masuk hospital tu oksigen 16. Tetapi yang ada dalam air oksigen 18. Jauh lebih tua daripada bumi lagi. Confirm. Air yang kita minum lebih tua daripada bumi dan sistem matahari.
Kita tengok ayat Quran. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadrin fa'atna fil ardh inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Dan kami turunkan dari langit air dan kami kumpulkan dalam bumi. Faskannahu fil ardh, kami tumpukan dalam bumi. Wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Kalau kami nak hapuskan air, kami boleh, kata Allah. Kami berkuasa untuk hapuskan air, tapi air kami turunkan dari langit, bukan awan. Kami turunkan dari langit air dan kami letakkan di dalam bumi. Fil ardi, boleh atas bumi, boleh bawah bumi, boleh perut bumi. Fi dalam bahasa Arab, zaraf fi ini dia luas. Boleh atas muka bumi, boleh bawah bumi, boleh dalam bumi. Dan ini tafsir baru. Ada ahli tafsir mengatakan bahawa hazil ayah tusyir ila haqiqah, ila haqiqatin halaqati nuzul al-ma' minas sama'. Selama ini kita sangka hujan turun daripada awan, itu betul. Tetapi air yang ada dalam perut bumi kita asal itu dari mana? Benar-benar dari langit, bukan pada awan. Haqiqatan ila haqiqati nuzil al-ma' minas sama', ay min kharijil ard, yaitu air yang asal dari bumi kita ini, dia asal daripada outer space. Allah kumpul dalam bumi dan Allah uapkan naik ke gunung dan turun melalui awan, itu betul, tapi secondary, bukan yang utama. Yang utama air turun daripada langit. Wa tushiru ila annahu qad tamma iskan hadzal ma' fi batn al-ard, dan selepas Allah telah simpan air dalam perut bumi, itulah yang barangkali ditemui laut yang Allah simpan air. Air ini asal dari langit dan air ini lebih tua daripada bumi sendiri. Ingat, arash Allah berada di atas air. Arash Allah makhluk yang awal. Panjang tuan, syarahannya saya tak panjangkan seluruhnya. Dan kita perhatikan ayat Allah. Allah sebut wanzalna minas sama'i ma'an. Allah turunkan air, anzalna. Bahawa Al-Quran. Ini tuan, kena kita faham betul-betul bahawa Al-Quran. Kita kena betul-betul mendalami Al-Quran. Saya sekali lagi suruh, marilah kita belajar di Al-Quran. Betul-betul sampai ke dalamnya. Bukan setakat tafsir. Balaghahnya. Ma'aninya. Badi'nya. Saya ambil 15 tahun belajar balaghah, tuan. 15 tahun saya belajar balaghah Al-Quran. Orang kata saya matematik. Saya daripada tamadun Islam. Matematik itu ijazah saya pertama. PhD saya dalam talbis Islam. Anzalna ini berbeza dengan nazalna. Nazala, Allah turunkan hujan dengan nazala. Al-Quran dengan nazala. Tapi ayat ini Allah turun dengan anzala. Kitab Taurat Allah sebut dengan anzalna. Ayat ini Allah sebut anzalna. Apa maksud beza antara anzala dengan nazala? Dua-dua dalam bahasa Melayu diturunkan. Tetapi ada perbezaan yang sangat jelas dalam bahasa Arab. Kalau nazala, Allah turunkan nazala Al-Quran, maksudnya turun sedikit-sedikit, berulang-ulang. Kalau hujan, Allah turun nazala, turun daripada awan yang berulang-ulang. Tetapi ia ini sekaligus, anzalna sekaligus. Taurah Allah sebut anzalna, bukan nazala. Anzalna Taurah, kami turunkan sekaligus Al-Quran, Taurah. Tapi bila sampai Quran, nazalna, kami turun sedikit-sedikit, berulang-ulang ayat Quran. Tetapi Taurah diturun sekali, selengkap. Tetapi ayat ini Allah sebut anzalna ayat, maksudnya ayat Allah turun sekali. Apakah itu ayat yang asal? Lepas itulah baru meruak menjadi keawan, jadi hujan. Itu Allah sebut nazala. Dan hari ini belajar balaghah. Sayang, belajar sekolah agama pun tak fasih bahasa Arab.
Nak cek, boleh baca, boleh faham bahasa Arab nak baik, baca kitab Iqna, tuan-tuan. Iqna. Kitab fix Iqna itu ialah standard untuk faham, membezakan pelajar biasa dengan pelajar yang menguasai bahasa Arab. Di Kelantan, tuan-tuan, hanya satu pondok yang mengajar Iqna sekarang. Di Selangor saya tak jumpa lagi. Saya belajar Iqna, tuan-tuan, berapa lama? Al-Iqna, kitab. Kalau boleh baca Al-Iqna itu maksudnya tuan menguasai satu tahap bahasa Arab. Di Kelantan hanya satu tempat saja. Di Selangor saya tak jumpa lagi. Dan inilah kita tengok dalam ayat lain Allah sebut apabila menuju kepada hujan, walain saltum man nazala minas sama, ada nazala. Tetapi ayat yang Allah sebut awal tadi nazala dan anzal, yang ini nazala tanzil. Dan walain saltum man nazala minas sama ma'an fahiya bil ard min ba'd mawtiha fahiya bil ard min ba'd mawtiha liyakunanna Allah sebut nazala bil hujan. Dan ini dibincangkan oleh ahli tafsir. Kita bukan siapa terkait itu, tapi nak beritahu bahawa air yang kita minum bukan berasal pada bumi. Ini ialah ilmu balaghah yang membezakan antara af'ala dengan fa'ala. Dan tuan-tuan boleh perdalamkan dengan tafsir, belajarlah. Bukan setakat bahasa Arab, tuan. Bukan nahu dan surah, tak cukup. Kena masuk balaghah, ilmu yang ketiga. Lepas tu ma'ani, badi'. Barulah kita boleh faham Al-Quran. Tapi sayang kita Malaysia hanyalah baca terjemahan. Macam mana kita nak laksanakan Al-Quran? Kalaulah lepas peci pun saya selalu kata baru nak baca tajwid. Tajwid sepatutnya selesai umur 12 tahun. 12 tahun selesai dah jadi tajwid. Ni lepas penci baru nak belajar. Baru nak tilawah. Maafkan muslimat. Bukan tak baik. Baik belajar. Tapi lewat. Sepatut selesai sebelum masuk sekolah menengah. Dalam hadis Rasulullah menyebut tentang sungai. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan sihan wajihan wa furat wal furat wan nil kullun min ahlil jannah. Sungai Sihan, sungai Volga, tak silap saya. Sungai Jihan, sungai di Uzbekistan. Wal furat, sungai di Iraq. Sungai Nil di Mesir, kullun min haris jannah. Semuanya sungai yang berasal dari syurga. Malam Isra Mi'raj, Rasulullah temui sungai Nil, sungai Furat di langit. Dan Rasulullah tanya kepada Jibril, ini sungai apa? Jawab Jibril, sungai Nil dan sungai Furat. Apakah namanya sama, sungai yang berbeza di bawah? Ataupun nama sama di atas, sama di bawah, tapi tak ada hubungan? Imam Nawawi syarah kepada hadis Muslim, dia mengatakan sungai Nil ini datang pada sungai Nil atau syurga. Sebab sekarang sungai Nil, air dia bukan H biasa, H3. Sungai Furat pun H3. Lebih tua daripada sungai lain. Bagaimana orang tanya Imam Nawawi? Allah yang tahu. Tetapi apakah heran bahawa atas langit kita ada berbagai ada lapisan ozon. Sekarang ditemui lautan di atas ozon. Tetapi dalam bentuk solid. Dalam bentuk solid, air bukan dalam bentuk cair, tetapi dalam bentuk solid yang ada di atas ozon kita. Kita ada lapisan ozon, atas ozon ada air. Dan air juga ada di bawah. Di bawah laut ada air juga. Ditemui oleh saintis Perancis, ini Jacques Cousteau, yang temui, dia kerja cari laut, dia selam laut. Dan dia temui di bawah lautan, masin ini ada sungai yang tawar. Di bawah lautan kita, dia temui ini orangnya. Saintis yang baru meluk Islam, berapa tahun lepas, 40 tahun lepas lah sebenarnya, belas tahun lepas. Yang temui di bawah lautan ada air azbun, air tawar. Dan dia berada dalam bawah air masin. Teorinya yang disebut di sekolah
Air tawar mesti ada atas air masin mesti bawah. Tetapi di sini tak ikut salinity lagi. Dia sunnatullah. Bahkan dia terpisah sama sekali. Air tawar ini tak bercampur langsung dengan air masin. Dan dia berada di bawah. Kalau ikut saintifik, dia mesti di atas. Air masin di bawah. Tetapi yang berlaku ialah air tawar di bawah. Dan saintis tak dapat menjawab. Rupa-rupanya banyak X-file daripada yang Y-file. Banyak misteri yang tak dapat jawab oleh saintis. Barak mengatakan manusia daripada monyet. Betapa bahalanya dia. Dia tengok DNA manusia ada 46 kromosom. Lembu ada 60 kromosom. Kalaulah evolusi itu berlaku, maka manusia akan jadi lembu macam mereka. Kromosom lembu 60. Kromosom kuda tak silap saya 63, 64. Manusia 46. Kalaulah evolusi itu benar berlaku, maka manusia akan jadi lembu, bukan jadi monyet. Dan perkara ini runtuh, tetapi masih ditulis di UKM. Dalam pendidikan masih diajar tentang kaedah-kaedah mengajar yang berteraskan kepada evolusi ini. Umpamanya dari segi behavioralism, cognitism, dan ism jadi ajar pendidikan. Guru-guru semua menggunakan behaviorism ataupun tentang beberapa pahaman pendidikan yang berasas daripada Tuhan tidak ada. Mereka pergi umrah 5 kali tapi mengajar di sekolah menggunakan sistem yang dibina barat berdasarkan pada paradigm yang menafi ketuhanan. Mereka beriman, tetapi paradigm mereka tidak beriman. Inilah saya cakap dalam kementerian masa saya di universiti dulu. Bila saya masuk mesyuarat awal lagi. Lagi ni tak tahu kena dengar. Mari kita lihat untuk pelajar kita fikir. Ambil contoh padi beras dengan tembikai. Tembikai dia tumbuh tempat kering. Bukan tempat basah, bukan dalam sawah. Padi dalam sawah, dalam air. Beras kering tapi buah tembikai basah. Nak cakap macam mana lagi? Tembikai tumbuh tempat kering, keluar buah air penuh. Tapi padi hidup dalam air, keluar beras kering. Nak sebut macam mana? Itu sebab banyak expire di sekolah. Tapi cikgu tolak semua untuk expire ni. Dia ambil yang mudah-mudah je. Sebab dia love nature. Love nature tak dapat jawab kali ini. Ada kawan saya, dia tanam pokok kelapa. Tepi tandas kampung. Ya. Tak apa lagi. Kemudian ada pokok kelapa jauh daripada tandas dia. Dia bergaram. Dia minum air kelapa masin. Dia tak minum dah air kelapa dekat tandas dia. Sebab rasa masin dekat sini. Jatuh jauh dengan selingan. Allah menyebut dalam surah Al-Mulk. Menggegarkan jiwa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Akhir surah Al-Mulk. Qul araitum in asmakum gharaw faman yatikum bima imain. Katakanlah Muhammad, apakah kamu lihat sekiranya Allah hilangkan air kamu daripada mengalir? Siapakah yang dapat mengembalikan air mengalir untuk kamu? Kalau Allah keringkan semua air, siapakah yang dapat mendatangkan air pada kamu? Siapakah yang dapat mengalirkan kembali air pada kamu? Tidak ada, ya Allah. Kami hidup dengan rahmat-Mu. Kami hidup dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Inilah kita nak tanam pada pelajar. Supaya apabila ada iman selepas kita dapat ijazah, tidak ada rasuah, tidak ada pecah amanah. Sekarang lebih tinggi CGPA, lebih baik, lebih cekap untuk mengadakan tipu helah dalam transaction. Bila dia dapat 4.0, CGPA lagi pandai dia untuk menipu. Kawan saya, tuan-tuan.
pegawai bank negara. Maaf dah tak sebut nama. Tahun 70-an Pak. Di antara kawan saya pertama kerja di bank negara. Ketika itu ada sistem digital daripada atas kertas ni, data ni nak masuk digital, nak digitalize. Dialah orangnya. Dia masuk ke dalam komputer tahun 70. Komputer baru ada. Dia try masuk siphon 1 juta ke belakang akaun dia. Masuk. Sebab dia yang buat sistem. Sebab dia dapat CGPA 4.0. Hebat. Dia kata aku nak try aja. Try apa tu? Aku masuk sistem data ke dalam negara, aku masuk 1 juta ke bankku. Aku ingat tak masuk. Lepas tu aku banyak juga pergi ke bank negara, ke bank aku, main bank kata. Boleh dan jumpa manager tak? Untuk apa cik? Kata kan ni dia. Nak jumpa manager, boleh? Boleh masuk. Ada apa? Boleh tak esok saya nak draw duit saya banyak sikit lah. Duit kat bank ni tak cukup. Banyak mana? 1 juta. 1 juta. Ya, tengok dari bank dia betul 1 juta ada. Esok dia bawa goni 1 juta. 1 goni. Habis bank. Enjoy. Dia pergi dekat kita, belanja kita. Hebat ke. Kita ingat gaji dia kat bank negara ni tinggi banyak. Duduk 2 bulan kena tangkap polis. 2 bulan dia hebat bawa duit 1 juta. Kita berheran, tak pergi kerja dah. Kerana dia tak pergi kerja lah kena tangkap. Sebab dia syak apa nak dia buat ni. 1 juta dia siphon tuan. Nak ceritanya lagi pandai, lagi cepat menipu. Dalam sistem yang ada. Lepas tu dia masuk penjara orang baik tuan. Lebih baik pada muka saya lah. Dan penjara bagi dia peluang. Kerana kelakuan baik 6 bulan je. 6 bulan keluar. Keluar 6 bulan, duit masih banyak lagi tuan. Dia boleh enjoy, lepas dia balik tu dia tak kerja dah. Enjoy 1 juta banyak lagi. Ini sangat ceritanya sistem kita. Jangan tanya siapa, tapi kawan saya, umur sama dengan saya. Ketika sistem 70 dan berita ini keluar dalam akhbar, tuan yang duduk sebayangan saya baca cerita dia panjang dalam akhbar Tulisan Melayu itu, panjang cerita dia. Saya nak cerita ringkasannya ialah sistem kita melahirkan pelajar yang split personality. Jangan harap untuk mendapatkan keimanan dan akhlak daripada sistem kurikulum kita. Itulah maksud daripada kuliah saya yang bertajuk Bicara Wara Saya Islam, dan hanya satu surau saja yang saya khususkan untuk bicara saya Islam ialah surau ini. Yang lain semua semasa. Semua masjid, surau lain semua ialah geopolitik semasa. Hanya surau ini saja yang saya masih kekal dengan bicara saya Islam. Kadang-kadang terbabas juga tempat lain. Dan saya rasa setakat itulah untuk saya. Panjang lagi sebenarnya. Kalau kita bincang tentang air, saya boleh sangat kagum. Tersandar di kursi. Kalau saya ingat air. Sebab nikmat Allah yang sangat besar. Bila saya mandi, saya termenung bila tengok air. Satu makhluk ciptaan Allah yang sangat hebat. Appreciate air. Dan akhir sekali saya menulis buku terbaru tuan-tuan yang berminat, panjang ceritanya. Buku saya terbaru ialah buku tentang geopolitics, perjalanan geopolitik dan ibrah. Baru terbit semalam, tuan-tuan yang berminat boleh rujuk kemudian. Saya sudahi dengan wabil taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbihullah. Ini buku saya yang saya masuk. Terima kasih. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana